Okey, baiklah cikgu. Hari ini saya akan ajar cara bagaimana untuk membuat acuan menggunakan kaedah tuangan. Okey. Jadi beberapa barang yang kita perlukan di sini ialah pertama ialah modeling clay atau tanah liat. Okey, kita kena cari modeling clay, bukannya Play-Doh. Play-Doh tidak digalakkan untuk dalam bab ini, teknologi untuk membuat acuan ini sebab dia akan cair. Okey, dan dia punya detail tak secantik modeling clay. Jadi cikgu perlu pergi ke kedai alat-alat tulis dan beli modeling clay. Yeah. Kemudian kita perlukan cardboard atau mounting board. Saya suka untuk menggunakan mounting board. Okey. Dan kemudian kita perlukan ini adalah gypsum cement ataupun plaster cement. Kalau cikgu cari dekat kedai hardware, cari namanya gypsum cement ataupun dekat kedai-kedai jual plaster shilling. Ada jual benda ni. Okey. Kemudian kita perlukan air dan kita perlukan bekas untuk campurkan simen ni dengan air ni. Bekas campuran, dan kita perlu ada untuk mengacau dia. Okey. Itu untuk bahan-bahan dia. Okey. Untuk buat teknik tuangan acuan ni, okey. Bermula kita kena hasilkan kotak untuk letak dia punya, kita panggil tempat acuan. Okey, di sini saya sediakan mounting board berukuran 10 darab 10 dan 4 keping mounting board lagi berukuran 10 darab 4. Jadi kita akan susun dia dan untuk jadikan kotak. Okey. Sini untuk buat cantuman yang kokoh dan kuat, saya suka gunakan gam gajah, super glue. Okey, dekat kedai hardware ada jual benda ni, dia kat dalam botol macam ni. Okey. Benda ni sangat berguna untuk mencantumkan kertas, cardboard dan bahan-bahan yang dibuat daripada kayu. Okay, dia tak sesuai untuk plastik. Okay, jadinya apa saya buat ialah saya letak sikit. Okay, dia senang melekat. Okay. Okay, tengok saya pakai sarung tangan sebab saya tak nak benda ni melekat dekat tepi tangan. Jadinya pastikan kita kena buat berhati-hati. Okay, kemudian okay. Yang ini kita kena buat dengan teliti, cikgu. Jadi jangan kata tergopoh gapah. Perlahan-lahan, take your time. Pastikan benda ni betul-betul secure. Kalau macam saya suka tak sikit-sikit, dapatkan dia punya bentuk dulu. Jadi kan, okay, jadi saya buat macam teknik orang kata teknik welding. Saya letak kat satu tempat dulu. Gam. Okay. Okay, lepas tu baru kita kukuhkan sambung. Okay, sebab untuk guna benda ni kita hanya ada satu peluang je nak bagi benda ni kukuh. Sebab kalau kita terlepas peluang ni dan dia kering, dah kita tak boleh pakai dah. Silap kita kena pakai mounting board yang baru. Jadi kelebihan guna benda ni ialah
dia cepat. Kalau kita gam, dia melekat terus. Dia akan hasilkan satu sambungan yang kukuh dan cepat. Sebab kita tak banyak masa, hanya perlukan buat benda ni dengan cepat. Okay. Okay. Pastikan dia melekat. Okay, biarkan dia punya gam tu betul-betul mengeras. Okay, pastikan dia stabil. Ini dah stabil lah tadi. Okay. Okay, kalau tak nak dia terbuka, okay, apa yang saya sedang buat ialah saya letakkan getah supaya dia lebih stabil. Kita nak kotak kita ni, dapat tahan tekanan. Kita nak isi barang dalam dia ni nanti. Okay. Itu untuk kotak. Okay. Apa yang kita nak buat dalam kotak ni, tadi kan saya kata plastisin. Okay, plastisin ni kita akan masukkan dia dekat dalam kotak ni. Okay. Kita akan isi dalam suku atau separuh. Kalau saya suka letak separuh. Kita jangan letak sampai penuh. Kita tak nak, sebab kita nanti nak tuang kita punya simen dekat dalam ni. Okay, apa saya buat dulu ni. Okay, antara tips yang saya boleh bagi dalam stage ni ialah isikan semua bahagian-bahagian tepi ni dulu untuk kita dapatkan dia punya shape yang asas, dan kita boleh kukuhkan kita punya kotak ni. Kita tak nak kotak kita ni tercabut. Tekan dulu. Okey. Ni stage yang pertama. Lepas kita masukkan ni, okey. Stage seterusnya yang paling penting sekali iaitu kita kena ratakan betul-betul. Kita tak nak ada macam bonjolan atau lekukan dekat sini. Kita nak betul-betul rata, flat. Sebab macam mana kita hasilkan ini akan menentukan hasil kita punya bahan acuan kita nanti. Okey. Saya tekan. Ini. Dan di sini ya, kita boleh suruh pelajar buat betul-betul dengan penuh kesabaran. Jangan kita cincai-cincai sebab produk akhirnya bergantung tahap berapa telitinya kita buat acuan kita ni di sini. Okey, tak mau ada lubang, tekan. Okey. Yang saya buat biasanya saya ambil pembaris, aku tekan. Okay, nak pastikan dia betul-betul rata. Okay, ikut kreativiti cikgu. Nanti kita kemaskan dia dan kita ratakan dia. Okay, sini dia macam begitu kan. Yang ini yang kita perlu
tekan apa saja yang ada atas sini, dia akan terkeluar pada waktu akhir nanti. Okay. Jadi kalau cikgu ada banyak masa, cikgu boleh buat dengan lebih teliti lagi. Okay. Saya cukup sampai sini saja, tunjuk saja. Okay. Sekarang untuk kotak dia dah siap. Okay. Dah siap. Macam ni untuk buat kotak. Okay. Kemudian kita nak buat dia punya template pula. Okay. Dia template ni kita perlukan satu marking board yang kita boleh sokkan dia dekat dalam. So kita boleh tekan nanti. Okay, jadi sini apa yang buat, okay, berdasarkan lakaran cikgu, okay, kita pandu situ dan kita hasilkan dia punya master template. Di sini saya akan tulis ini ya. Kita balik ini sebab kita nak menggunakan gam super glue. Okay, kita akan gunakan super glue. Benda ni sangat, orang kata, melekat. Dia, nama pun gam gajah kan. Jadi kita tak nak kena kat tengah saya. Okay, kita akan gunakan tali. Di sini kalau cikgu ada tali rafia ke apa ke yang lagi tebal, lagi keras, lagi bagus. Sebab kita nak detail dia. Ini aktiviti yang menarik kalau kita buat dalam kelas. Jadi kita ada pandukan kita punya lah pelakaran ke ikut imajinasi pelajar. Jadi teruskan pula dengan semua huruf yang ada kat sini. Lalu buat di
Susahnya kalau dah melekat dia tak boleh nak cabut. Kita adjust. Bila melekat dia jadi akan keras macam kayu ni. Memang ambil masa cikgu. Lagi kita teliti, lagi cantik kita punya hasil. Okey, dah dapat. Tekan. Kita gunakan barang-barang yang ada di sekeliling kita untuk hasilkan satu benda yang menarik. Okay. Ability ni dia punya prinsip ni kita pakai bahan-bahan yang boleh didapati di sekeliling rumah kita atau di sekeliling sekolah kita. Okey, kemudian sekali. Benda ni senang melekat. Jadi kena berhati-hati. Okey, jadi dia punya. Okey, kita boleh check benda ni. Pastikan dia kering betul-betul. Okey, dia boleh mengeras, dia akan keras macam kayu. Jadi, tunggu dia. Okey, cikgu boleh ambil apa-apa saja barang yang sesuai. Kalau cikgu pergi ke pantai ke, cikgu jumpa cengkerang, cikgu boleh pakai cengkerang. Ataupun kulit siput. Okey. Ataupun kalau kat bengkel tu ada skru dengan nut pun cikgu boleh pakai skru dan nut tu. Apa-apa saja barang. Okey, kita kena pastikan dia betul-betul kering. Okay. Benda ni akan kering bila terkena udara ataupun kelembapan. Dan sikit ambil masa. Okey, jadinya untuk demo ni apa yang perlu nak tunjukkan cikgu ialah ni adalah master template. Ini adalah kotak acuan. Jadi pada sesi ni gunanya adalah untuk menekap semua detail-detail yang ada dekat permukaan master template kita ni. Lepas tu saya buat
benda ni lagi kecil daripada kotak ni supaya kita boleh masukkan dia dekat sini. Okey, jadi kalau cikgu yakin benda tu keras, boleh tekan. Selepas tu cikgu boleh angkat master template ni daripada acuan. Okay, bergantung pada design cikgu akan dapat dia punya detail dia. Okay. Di sini cikgu boleh adjust. Kalau sini tak apa cantik, apa yang saya boleh buat adalah saya mencantikkan makin dalam cikgu buat, makin tinggi dia punya detail yang akan keluar pada acuan nanti. Okay, ini kita kemaskan. Okay. Lepas ni kan, kita buat analisis. Jadi, kalau gam dia tak kering, dia akan tarik plastisin. Tak nak contoh. Jadi, sini dia ada ni. Jadi, dia cikgu buat tu nanti, pastikan buat betul-betul supaya tidak ada rosakan macam ni. Okay. Jadi, ni. Okay. Jadi, konsep dia macam ni. Jadi, dia punya teori dia adalah macam ini. Jadi, cikgu boleh gunakan saya punya kesalahan untuk buat lagi cantik daripada ini. Okay. Jadi, sekarang ni kita nak campurkan dia punya simen. Okay, simen ni kita pakai air, gypsum simen. Okay, bantuan dia kita guna nisbah 2:1. 2 simen, 1 air. Jadi kalau dia sini saya pakai 1 cawan, jadi air dia kita pakai separuh. Jadi dia punya tekniknya ialah kita masukkan air dulu dekat bantuan. Okay. Kemudian kita masukkan semen. Okay. Kacau. Okay, pastikan dia tak terlampau cair dan tak terlampau pekat. Okay. Untuk gypsum simen ni cikgu ada masa kira-kira 5 ke 7 minit selepas dia dibancuh sebelum dia mengeras. Jadi kena bertindak dengan kata cepat tetapi teliti. Okay. Jadi kacaukan betul-betul supaya dia sebati. Tak mahu ada tepung-tepung sebab nanti dia punya hasil akhirnya tak cantik.
Jangan bancuh tepung. Macam mana? Kita kacau. Okay, lepas tu yakin dia punya acuannya tu dah sebati. Ini kelekatan macam ni. Okay. Jadi kita boleh tuangkan dekat dalam kita punya acuan. Okay. Ikut berapa tinggi kita nak buat. Okay. Dalam ini kita kena ketuk. Okay. Untuk membuang semua lubang-lubang angin yang terperangkap dekat dasar. Okay. Semua lubang-lubang angin yang ada dekat dasar acuan ni, bila kita goncangkan dia akan naik ke atas. Okay, jadi sebab kalau kita tak goncangkan, tak ketuk-ketuk, nanti dia punya udara tu, gelembung udara tu akan ada dekat bawah dan akan merosakkan detail-detail yang kita nak dekat bawah tu. Okay. Okay, jadinya siap. Okay, ini kita akan tunggu sampai keras. Kita ambil masa lebih kurang dalam 30 minit ke 1 jam sebelum dia mengeras. Jadi nak tahu dia keras tak keras, cuba tekan. Kalau dia dah macam batu, dia confirm keras. Okay, seleloknya 1 jam baru cikgu cek. Kalau macam saya biasa biarkan semalaman 12 jam lepas tu saya cek untuk tengok dia punya kualiti dia, untuk buat analisis. Jadi untuk bahagian ni sampai ini saja. Nanti saya akan sambung pula untuk bahagian seterusnya untuk tengok dia punya hasil daripada acuan ni. Okay.